Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini di TV1, juga di YouTube, juga di Facebook dan juga di saluran MyClick. Assalamualaikum. Kami hari ini akan menemani anda selama 3 jam. Saya Ridwan bersama dengan Syuhaida. Berbatik pada hari ini, hari Khamis. Ya, seperti biasa hari Khamis kita akan mengenakan pakaian batik untuk kita mengangkat martabat seni industri batik ini. Betul. Jadi untuk anda yang menonton, mungkin anda boleh rasa seperti ingin menggayakan batik ini supaya tidak ditenggelam oleh zaman dan juga sentiasa dikenali oleh anak-anak muda. Okey, macam biasa pagi ni Ridwan. Kita panaskan badan dahulu. Kita nak berikan apakah berita-berita yang masih lagi hangat untuk anda semua. Kita mulakan. Mungkin ini kita sendirilah rasa bangga anak kelahiran Malaysia. Michelle Yeoh, Tan Sri Michelle Yeoh telah pun memenangi pelakon Malaysia pertama meraih trofi pelakon wanita terbaik musikal komedi pada anugerah Golden Globe di Los Angeles, Amerika Syarikat semalam. Jadi ini adalah ucapan tahniah daripada Yang di-Pertuan Agong dan juga Permaisuri, yang mana Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan tahniah kepada Tan Sri Michelle Yeoh atas kejayaan melakar sejarah sebagai pelakon Malaysia pertama meraih trofi pelakon wanita terbaik musikal komedi pada anugerah Golden Globe di Los Angeles, Amerika Syarikat semalam. Ini adalah perinciannya. Kalau kita nak tengok antara pesaing bersama Tan Sri Michelle Yeoh untuk kategori pelakon wanita terbaik ini adalah Leslie Manville daripada Mrs. Harris Goes to Paris, Anya Taylor-Joy untuk The Menu. Anya ni pernah membintangi The Queen's Gambit sebelum ini. Memang terkenal lah pesaingnya ni. Emma Thompson, Good Luck to You, Leo Grande dan Margot Robbie dalam Babylon. Jadi bukan calon-calon orang ni pesaing Tan Sri Michelle Yeoh ni. Pelakon yang sememangnya terkemuka, dan kalau kita boleh kongsikan kepada anda sikit sebanyak profil Tan Sri Michelle Yeoh ni, beliau mula namanya meningkat naik di Hollywood apabila beliau melakukan aksi-aksi stunt dalam filem-filemnya secara sendiri. Seangkatan seperti pelakon-pelakon ternama seperti Jackie Chan, Jet Li. Jadi dia antara wanita yang mempunyai semangat yang begitu kental sekali. Dan kalau kita lihat daripada sejarah ni juga Ridwan, sebenarnya Tan Sri Michelle Yeoh ni dia bermula dengan menari. Lepas tu dia ada beberapa kecederaan yang menyebabkan beliau tak boleh meneruskan passion dia sebagai seorang penari. Jadi dia bergerak ke arah martial arts, sebab martial arts ni pergerakan dia lebih kurang dengan menari. Dan sesudah daripada itu dia pun melakukan aksi star sendiri dalam filem-filem yang dibintanginya. Dan kalau kita dapat saksikan juga daripada graf lakonan itu, sebelum Everything Everywhere All at Once yang dibintangi oleh lakonannya ini, sebelum itu dia pernah membintangi filem siri Marvel, Shang-Chi. Marvel yang sentiasa mendapat tempat ramai hati peminat-peminat dari seluruh pelosok dunia. Jadi bayangkan berapa ramai sebenarnya yang menonton aksi yang dilakonkan oleh Tan Sri Michelle Yeoh yang membawa nama Malaysia ke pentas dunia. Ya, hebat sungguh. Figura ini, Tan Sri Michelle Yeoh berumur 60 tahun dan saya kira sebelum pergi ke Hollywood memulakan karier di Hong Kong, barulah melompat pergi ke Hollywood. Kalau Tan Sri Michelle Yeoh boleh, kita pun boleh. Kalau kita ni Syuh, mungkin separuh umur Tan Sri, ada ruang dan peluang lagi lah saya kira. Separuh yakin Separuh lebih sikit. Tak apa, yang penting it's not too late to start kan. Kalau umur 60 baru capai ke situ kan, apatah lagi kita yang mempunyai kudrat, yang mempunyai tenaga yang banyak ni kan. Tapi ikut berperingkat lah ya, bukannya Tan Sri daripada Malaysia terus ke Hollywood. Dia banyak sebenarnya kerjaya dia. Mungkin suatu hari kita boleh bawa Tan Sri ke studio untuk kita lahir-lahir sedikit kan. Dia dah berlakon. Maksudnya perjalanan itu sungguh panjang, tapi satu perkataan yang saya kira sesuai untuk Tan Sri ini, dare to dream. Berani untuk bermimpi. Baiklah, itu berkaitan dengan Tan Sri Michelle Yeoh. Ini berkaitan dengan kita semua rakyat Malaysia, yang mana ini adalah mungkin berita baik untuk kita. Ada pasaraya yang akan menyertai program jualan rahmah KPDN. Semua pasaraya disaran sertai program jualan rahmah KPDN. Ini adalah antara pasarayanya adalah pasaraya ekonsif. Jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin, menyarankan semua pasaraya di seluruh negara menyertai program itu demi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat, terutamanya golongan B40. Jadi salah satu pasaraya yang terlibat adalah ekonsif, dan penurunan harga ini adalah sehingga 30% lebih murah menerusi inisiatif
payung rahmah. Jadi bayangkan kalau semua pasaraya mengambil inisiatif untuk menyertai jualan rahmah ini, kita dapat membantu golongan B40 terutamanya. Tak lama lagi kita akan masuk musim perayaan. Pastinya banyak barang dan juga kelengkapan asas perlu untuk kita penuhi dapur-dapur di setiap rumah. Okey, program ini tidak melibatkan sebarang peruntukan kerajaan. Ini menggunakan sepenuhnya kos menerusi hasil kerjasama dengan pemain industri sedia ada. Berita seterusnya, Ridwan, pada pagi ini nak kongsikan daripada Met Malaysia berkenaan ramalan cuaca yang dikeluarkan pada 8.50 malam 11 Januari untuk beberapa negeri yang kita akan nyatakan ini, iaitu Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, akan berlakunya amaran ribut petir sehingga 1 pagi 12 Januari. Tapi ialah kita berharap agar sesiapa yang berada di kawasan untuk sentiasa berhati-hatilah, sebab ini ramalan kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Ya, dan berita seterusnya sedang berlangsung sekarang adalah Perhimpunan Agung UMNO. Jadi banyak portal-portal berita telah pun memaparkan berita-berita output daripada Perhimpunan Agung UMNO ini. Mungkin anda boleh layari sendiri di RTM maupun di portal-portal berita RTM yang lain. Selain daripada itu juga, ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan pelan kelonggaran penggajian pekerja asing untuk mengatasi kekurangan pekerja asing dan juga meningkatkan daya saing negara, terutamanya untuk kita memenuhi keperluan pekerja-pekerja asing yang contohnya dalam sektor peladangan dan sebagainya untuk meningkatkan ekonomi negara. Dan topik ini kita akan bawakan dalam perbincangan salah satu slot dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Bagaimanakah ia mampu untuk memberi manfaat kepada negara, terutamanya kepada majikan, kepada ekonomi negara maupun kepada pekerja asing itu sendiri. Okey, untuk pengetahuan semua, pelan tersebut akan mengurangkan tempoh menunggu kerana ia membolehkan para majikan memperoleh kelulusan menggaji pekerja asing dalam tempoh 3 hari saja, dan pelan ini juga dapat mengatasi serta menyelesaikan isu kekurangan pekerja asing yang sememangnya kritikal sekarang ini, daripada menjimatkan masa majikan untuk mendapatkan kelulusan pengambilan pekerja asing. Dan berita yang terakhir, Syahidah silakan. Okey, setakat ini untuk pengetahuan anda semua, masih belum ada lagi GST ataupun cukai baharu yang akan diperkenalkan. Ini antara soalan yang dikemukakan oleh para wartawan tak kala mereka bertemu dengan menteri yang berkaitan, iaitu Datuk Mahmud Maslan selaku Timbalan Menteri Kewangan. Untuk pengetahuan anda semua, tiada cukai baru akan diperkenalkan atau pengenalan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST dalam usaha meningkatkan pendapatan kerajaan, terutama ketika mendepani cabaran ekonomi global serta pasca COVID-19. Namun tidak dinafikan, kata Datuk Seri Ahmad Maslan, GST ini banyak sebenarnya kelebihannya. Sememangnya sudah pun terbukti, banyak yang telah menyatakan kelebihan dan juga kebaikan GST ini, cuma buat masa ini masih belum ada lagi sebarang perbincangan untuk memperkenalkan kembali penggunaan GST di Malaysia. Kita tunggu dan lihat apakah intervensi yang akan dilakukan oleh kerajaan, terutamanya dalam fasa pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Apapun 3 jam kami akan bersama dengan anda. Kita berehat seketika, kita saksikan apa yang menarik hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia.